Salam sejahtera. Hari ini kita teruskan dengan pembelajaran bab 3, 3.2F, menerangkan proses keseimbangan pendapatan negara menggunakan dua pendekatannya. Pertama ialah pendekatan penawaran agregat sama dengan perbelanjaan agregat, AS-EI, dan kedua pendekatan suntikan sama dengan bocoran, J-W. Kita lihat pendekatan yang pertama ya. Untuk proses ASEI, keseimbangan pendapatan negara diperolehi apabila penawaran agregat adalah sama dengan penawaran agregat, aggregate supply adalah sama dengan perbelanjaan agregat, aggregate expenditure, yaitu aggregate expenditure ialah jumlah keseluruhan perbelanjaan dalam sebuah ekonomi ke atas barang dan perkhidmatan, dan aggregate supply ialah jumlah keseluruhan penawaran barang dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam ekonomi lah. So AE itu apa? Sebab dia melibatkan perbelanjaan kan, dan dia ada dua pelaku ekonomi dalam dua sektor, yaitu isi rumah dan pelaburan. So maka AE di sini rujuk adalah C dan I. So that's why kita dapat satu AE equal C plus I. Manakala AS di sini ialah rujuk penawaran agregat ataupun kita kenali sebagai keluaran negara. So maksudnya AS ini ialah refer kepada Y. So apabila keseimbangan pendapatan negara di bawah pendekatan ASEI ialah AS equal AE, maka syarat dia ialah Y sama dengan C plus I. Sebab AS is refer to Y dan AE terdiri daripada perbelanjaan dua pelaku ekonomi, isi rumah guna C dan firma guna I. So that's why akhirnya kita dapat Y equal C plus I. Ini ialah pendekatan AS-EI. Boleh hafal tu untuk dua sektor. Ingat ya, Y equal to C plus I untuk dua sektor pendekatan AS-EI. Untuk pendekatan suntikan bocoran pula, so ini dia ialah cara macam mana kita dapatkan S equal to I lah. S equal to I. So sebenarnya dia bermula dari Y sama dengan C plus S ya. C plus S sebab kita sudah bincang lah. C yang dibelanja dengan yang ditabung ialah pendapatan kan. So tadi pun kita sudah belajar Y equal C plus I. So dia kasih ganti masuk lah. Yang penting ingatlah kalau pendekatan suntikan bocoran, jawapan dia, syarat dia ialah S equal to I. So ini yang penting. Dua pendekatannya, ekonomi mencapai keseimbangan, ekonomi dua sektor mencapai keseimbangan dengan dua pendekatan. So satu ialah Y sama dengan C plus I dan satu ialah I equal S. I refer to suntikan dan S refer to bocoran. Tapi Madam prefer lebih suka S equal to I. Kenapa? Sebab sini ada function, so nanti kita simple. Tapi sebenarnya tiada masalah, I equal to S pun boleh. Yang penting ingat kenapa mau letak I equal to S. Sebab kalau S equal to I, pelajar sometimes sangka S ini suntikan, I ini bocoran. So silaplah. Suntikan ialah pelaburan dan bocoran adalah suntikannya. So boleh ingat nih, Y equal C plus I, S equal to I. Boleh hafal? So untuk cari proses keseimbangan tu, kita boleh guna tiga kaedah. Kaedah pertama ialah jadual lah. Jadual. So kita tengok Y equal C plus I. Sekejap Y equal C plus I kan? So Y di mana?
42.000 C plus I 42.000. So maksudnya keseimbangan pendapatan negara adalah sebanyak 42.000 RM juta. Sebab dia sama. Y equal C plus I. Okey, satu ialah S equal to I kan? I memang semua 1,005. So, apa yang kamu boleh simpulkan? Apa jenis pelaburan kalau dia semua 1,005? Pelaburan otonomi kah atau pelaburan teraro? So, pelaburan ini ialah pelaburan otonomi ya. Kita tidak guna pelaburan teraro. Okey, so nampak? S equal to I. Jadi, kesimpulannya, tak kisah kita guna pendekatan agregat ataupun pendekatan suntikan bocoran, tetap satu tingkat pendapatan, satu tingkat keseimbangan pendapatan sahaja akan diperolehi ya, 42.000 RM juta. Okey, dan yang ini, situasi ini kita kenali sebagai tidak seimbang lah, tidak seimbang. Okey, so nanti Madam akan terangkan balik jadual ni ya. Okey, so seterusnya ialah kaedah rumus. Okey, kaedah rumus maksudnya kita akan cari Y equal C plus I dengan S equal to I. Tapi sebelum tu, kita kena bentuk fungsi dulu sebab C dengan S mesti dalam bentuk fungsi. The rest I, untuk 3 sektor G dan T semua nombor bulat. Nombor bulat. Hanya fungsi wujud ialah fungsi penggunaan dengan fungsi tabungan sahaja. So, maksudnya berbalik kepada konsep yang isi rumah tu, Madam sudah ajar macam mana membentuk fungsi kan? So, fungsi penggunaan, rumus dia ialah C equal A plus B YD. Okey, A dapat 9,000. Kenapa 9,000? Sebab apabila Y sama dengan 0, C 9,000. So, itu ialah A lah. Okey, kemudian B ni kamu boleh dapat melalui perubahan C bagi perubahan YD. So, dapatlah fungsi itu. Okey, contohnya lah. Soalan hanya bagi ini. So, macam mana kita bentuk fungsi? Okay, so first kamu guna C dulu, B ini dululah. Kamu bahagi, so dapat 0.75 kan? Okay, maksudnya kamu bahagi saja. Sama saja tu jawapannya, tak kisah kamu guna mana, kamu memang akan dapat 0.75 ya, kecerunan ataupun MPC itu sebab MPC tidak berubah. MPC tidak berubah. So, lepas tu kamu akan C sama dengan A tambah 0.75 YD. So, kamu pilihlah mana salah satu ni untuk selit. Contohnya 495. Y dia ialah 54,000. So, sama juga kamu akan dapat A, 9,000. Boleh faham? Okey, kemudian untuk tabungan, S sama dengan negatif A plus 1 minus B kurungan YD. Simple saja. A dengan A ni sama maksud dia ya. So, tambah negatif di depan saja. Dan satu tolak 0.75. B di sini ialah B yang telah dihitung. So, sudah dapat fungsi C dan S, barulah kita guna kaedah rumus lah. Kita guna kaedah rumus. So, Y sama dengan C plus I. C ini, ingat ya, C dan S mesti in functionnya C. I 1,005. Kenapa 1,005? Dalam jadual tu kan 1,005. Lepas tu boleh kita selesaikan. Selesaikan dia 9,000 tambah 1,005, 10500. 0.75 Y. Y sama Y kita selesaikan dia di tepi sini. 1 tolak 0.75 dapat 0.25. Maksudnya bahagi. 10500 bahagi 0.25 dapat 42,000. S equal to I. S
C dan S mesti bentuk function. C dengan S mesti bentuk function. So, masukkan. Oke. Negatif 9.000 pindah ke sini jadi positif kan 10500. So, bahagi 0.25 jawapan sama. So, ingat ya, tak kisah kamu guna pendekatan agregat kah ataupun suntikan bocoran, tetap menghasilkan jawapan keseimbangan pendapatan negara yang sama, 42.000 RM juta. Oke, so next, Madam tunjukkan bagaimana mengelakar keseimbangan pendapatan negara. Oke, so Madam tunjukkan ya. Oke, ini ialah EI. Ini ialah SI. Ini ialah pendekatan agregat. Dan ini ialah pendekatan suntikan bocoran. Oke, untuk pendekatan agregat, dia mesti bermula dari kosong. Ada satu keluk bermula dari kosong. Dan bentuk dia ialah 45 darjah yang dikenali sebagai Y sama dengan EI. Oke, seterusnya kita lakar untuk EI. So, EI ini ialah C plus I. Oke, so nampak nombor bulat di sini 10500. So, letak nombor ni di sini. So, ini keseimbangan, tarik ke bawah. Pendapatan negara 42.000. Oke. So, ini adalah satu keluk S. Nampak sini negatif 9.000. So, di sini negatif 9.000. Silap. Oke, sorry ya. Madam ulang balik ya. So, sini ialah pelaburan. Pelaburan 1.005. So, di sini S kita. Oke ya. S. So, sini ialah S equal to I. 42.000. Oke, Madam tunjuk lagi ya. Madam ulang balik. Oke, so ini raja dia yang seperti Madam lakar tadi. Oke, so di sini ialah 45 darjah. Di sini ialah EI sama dengan C tambah I. 10500. Dan di sini ialah pendapatan negara. Keseimbangan pendapatan negara. Dan ini ialah pelaburan. Dan ini ialah S. Oke, untuk yang di sini, ini bukan tingkat keseimbangan pendapatan negara ya. Ini hanya Y equal to C. Di mana konsep kita terangkan hubungan Y, C dengan S sahaja. Oke, jadi daripada raja yang kamu nampak di sini, oke, pada pendapatan 36.000, semua pendapatan dibelanjakan. That's why kamu nampak Y sama dengan C, S dapat kosong kan. Oke, tetapi apabila pelaburan ditambah 1.005, so kita nampak keluk EI itu telah beralih ke atas lah dari C ke EI sama dengan C tambah I. So, keseimbangan pendapatan negara tercapai di titik I dengan pendapatan negara 42.000 RM juta. Untuk bocoran pula kita boleh nampak I equal to S
So, keseimbangan tercapai pada 42.000 RM juta. Oke, jadi di sini Anda boleh nampak tingkat keseimbangan pendapatan negara hanya ada satu pada 42.000 RM juta. So, apakah situasi yang berada sebelum 42.000 RM juta dengan yang selepas 42 RM juta? So, kita ada dua di sini. Sekiranya pendapatan negara kurang daripada 42 RM juta, contohnya pada pendapatan 36.000 nih. So, kamu nampak pada situasi ini, kalau kita tengok dia secara menegak ke atas, ini titik EI, ini titik ES ya, ES. So, nampak EI itu di atas ES, EI itu di atas ES. So, maksudnya berlaku lebihan perbelanjaan agregat. Yang dibelanja lebih daripada yang firma tawarkan. So, apa tindakan firma? Isi rumah belanja lebih, tapi yang ditawarkan tidak cukup. So, tindakan firma ialah mengeluarkan ataupun meningkatkan keluaran. Sehingga pendapatan negara mencapai semula pada titik keseimbangan I. So, kesannya inventory negatif lah. Okay, kesannya inventory itu negatif. So, that's why kamu boleh nampak dalam jadual ni, iaitu sebelum 42.000, contohnya 36 ni, inventory itu berkurang. Sebab firma perlu untuk tambahkan ataupun tingkatkan penawaran itu sehingga keseimbangan pendapatan negara dicapai. Dan sebaliknya, jika pendapatan negara melebihi daripada 42.000, contohnya 48.000. So, kalau kamu lihat dia secara menegak, so kamu boleh nampak, ini keluk ES, ini keluk EI. So, nampak, EI itu di bawah ES. Pelaku ekonomi berbelanja kurang, tapi firma tawar banyak. So, apa tindakan? Tidak seimbang tu. So, terpaksalah yang tawar banyak, so pengeluar akan kasih kurangkan keluaran dia. Sehingga pendapatan negara turun semula pada titik keseimbangan I. Kesannya perubahan inventory positif. Kalau inventory positif, ialah sebab firma kurangkan penawaran, so barang itu masuk dalam inventory. Sehinggalah keseimbangan tercapai pada 42.000. Okey, so itu ialah cara menghitung keseimbangan pendapatan negara melalui pendekatan agregat dan juga suntikan bocoran. Lepas tu kita perlu lakar raja dia. Dua-dua raja pun kena mahir cara melakar ya. So itu sahaja bagi proses mencari keseimbangan pendapatan negara, pendekatan agregat dan suntikan bocoran. Thank you, class.